Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Syahrin bin Muhammad dan Encik Abdul Rahim bin Ismail selaku pensyarah penilai bagi pembentangan kajian penyelidikan saya pada hari ini. Saya, Nadiana binti Jairin, akan membentangkan kajian penyelidikan yang telah saya laksanakan. Baiklah, kajian penyelidikan yang telah saya laksanakan adalah kajian tindakan, dan beberapa aspek yang akan saya terangkan dalam kajian ini meliputi tajuk kajian, pendahuluan, fokus kajian, objektif dan persoalan kajian, beserta kajian pelaksanaan kajian, dapatan kajian, rumusan, cadangan tindakan susulan, dan akhir sekali adalah rujukan. Baiklah, saya pergi kepada yang pertama, yaitu tajuk kajian. Tajuk kajian yang telah saya laksanakan adalah penggunaan kaedah PANET untuk meningkatkan kemahiran menulis imbuhan awalan D dalam kalangan murid tahun 4. Kaedah PANET akan saya jelaskan dalam slide seterusnya. Yang seterusnya adalah pendahuluan. Saya pergi kepada pengenalan dan konteks terlebih dahulu. Pengajaran tata bahasa ialah pengajaran tentang hukum yang terdapat dalam sesuatu tata bahasa. Menurut Arbak Othmans pada tahun 1985. Hal ini bermaksud aspek tata bahasa merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam sistem atau mata pelajaran bahasa Melayu. Dan seterusnya adalah aspek imbuhan awalan D sebagai satu komponen tata bahasa yang perlu dikuasai oleh murid. Imbuhan bermaksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya, menurut Nick Safia Karim pada tahun 2014. Hal ini bermaksud imbuhan pula merupakan unit terkecil yang terdapat dalam aspek tata bahasa yang telah saya terangkan sebentar tadi. Seterusnya adalah refleksi pengajaran dan pembelajaran. Saya sebagai pengkaji sendiri telah berpengalaman mengajar mata pelajaran bahasa Melayu tahun 4 di salah sebuah sekolah yang terdapat di Bandar Batu Pahat pada praktikum yang lepas. Dan apa yang saya dapati adalah terdapat 4 orang murid masih kurang menguasai atau kurang mahir dalam kemahiran menulis imbuhan awalan D. Baiklah, berdasarkan pendahuluan yang telah saya terangkan tadi, aspek atau fokus utama yang akan saya kaji dalam kajian tindakan saya ini adalah aspek tata bahasa dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Seterusnya ialah fokus kajian. Fokus utama kajian saya adalah membantu murid mengatasi masalah dalam menguasai kemahiran menulis imbuhan awalan D dengan betul yang telah saya dapati semasa pengalaman mengajar yang lepas. Dan bagi mengukuhkan lagi murid tersebut benar-benar menghadapi masalah tersebut, saya telah melakukan atau menjalankan pengumpulan data awal melalui atau menggunakan beberapa instrumen, yaitu pemerhatian, temu bual, dan lembaran hasil kerja murid. Setelah mengumpul data awal, saya mendapati murid-murid berkenaan memang benar-benar menghadapi masalah tersebut. Dan apa yang saya lakukan adalah saya berminat untuk mengatasi masalah tersebut dengan menjalankan satu tindakan. Tetapi sebelum saya menjalankan tindakan tersebut, saya telah memilih satu model kajian tindakan yang sesuai untuk saya jadikan rujukan dan panduan untuk saya menjalankan tindakan atau kajian saya sendiri. Dan model kajian tindakan yang telah saya pilih adalah model Kemis dan McTaggart pada tahun 1988. Berdasarkan model tersebut, kajian tindakan yang telah saya jalankan adalah kaedah PANET. Saya telah memilih untuk menggunakan kaedah PANET untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah kaedah PANET itu? Kaedah PANET merupakan singkatan bagi papan magnet. Papan magnet merupakan alat bantu mengajar bagi menjalankan kajian saya yang telah saya hasilkan sendiri. Yang mana papan magnet itu meliputi beberapa bahan atau alat bantu mengajar seperti magnet, kad-kad imbuhan awalan D, kad perkataan, sampul-sampul bagi menyimpan kad-kad perkataan tersebut, dan terdapat juga kotak ataupun mesin jawapan yang dimana murid boleh tekan untuk mendapatkan jawapan bagi rawatan kedua yang akan saya jelaskan nanti, dan juga papan jawapannya, tempat untuk murid letakkan jawapan yang telah mereka hasilkan. Saya memilih kaedah PANET dalam pelaksanaan tindakan saya kerana pemilihan kaedah yang sesuai dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sangat penting bagi membantu murid yang mengalami masalah sedemikian. Perkara ini disokong oleh Jurian Long pada tahun 2020
yang mengatakan kaedah membolehkan murid menguasai kecakapan tata bahasa. Saya mengharapkan adalah agar kaedah PANET ini adalah sesuai untuk dijalankan supaya dapat mengatasi masalah murid tersebut. Dalam fokus kajian ini juga, beberapa kriteria pemilihan fokus kajian telah saya titik beratkan. Pertama sekali adalah keboleh-tadbiran, kebolehgunaan, kepentingan, dan kawalan. Di mana keboleh-tadbiran kajian ini mudah ditadbir dan data-data yang saya gunakan mudah untuk saya kutip. Seterusnya adalah kebolehgunaan. Dari segi kebolehgunaan pula, kaedah yang saya jalankan yaitu kaedah PANET mudah digunakan oleh murid dan guru tidak perlu memberikan penerangan yang berlebih-lebihan tentang penggunaan kaedah tersebut. Dan ini menyebabkan aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh murid akan lebih mudah dan berkesan. Seterusnya, kaedah yang saya telah hasilkan dalam kajian ini juga boleh digunakan dalam pembelajaran aspek yang lain, yang mana guru-guru lain boleh menggunakan kaedah ini untuk mengajar aspek lain seperti kaedah aspek kata sendi namadi dan seumpama dengannya. Seterusnya adalah kepentingan, yang mana kajian ini sangat penting dalam membantu murid meningkatkan kemahiran menulis imbuhan awalan D, kerana kaedah pengajaran yang dipilih adalah berpusatkan murid. Kaedah pengajaran berpusatkan murid sangat penting kerana objektif pengajaran dan guru akan tercapai melalui strategi pengajaran berpusatkan murid, yang mana ini adalah pendapat Burden dan Byrne seperti dalam petikan Juriah Long pada tahun 2020. Dan kriteria seterusnya yang terakhir adalah kawalan. Dari segi kawalan, pelaksanaan kajian ini memang mudah untuk dikawal kerana saya sebagai pengkaji sendiri telah mengajar di kelas bagi peserta kajian yang saya telah pilih, dan mudah untuk saya laksanakan kajian ini, mudah untuk saya tadbir bagi ujian-ujian yang akan saya berikan kepada peserta-peserta kajian. Seterusnya adalah, ini merupakan contoh instrumen pengumpulan data awal yang telah saya terangkan tadi, yang mana ini merupakan borang senarai maklum perhatian yang telah saya gunakan, dan seterusnya adalah soalan-soalan temu bual yang mana saya telah jalankan bersama dengan guru-guru bahasa Melayu yang mengajar di kelas murid tersebut. Dan ini merupakan hasil lembaran kerja murid yang telah saya gunakan untuk memastikan mereka benar-benar mengalami masalah tersebut, dan hasilnya adalah masih banyak lagi aspek imbuhan awalan D yang mereka kurang kuasai. Ini adalah model kajian tindakan yang telah saya bentangkan sebentar tadi, yaitu model Kemis dan McTaggart. Saya telah memilih model ini kerana saya dapati kitaran dalam model ini adalah bersesuaian dengan prosedur pelaksanaan tindakan kajian yang akan saya jalankan menggunakan kaedah PANET. Dan setiap kitaran tersebut ada 4 aspek yang difokuskan, yaitu merancang, bertindak, memerhati, dan merefleks. Sebelum merancang, perkara telah saya lakukan adalah peninjauan awal, yaitu meninjau melalui pengumpulan data awal sebentar tadi yang telah saya jelaskan. Dan setelah saya memastikan murid tersebut benar-benar mengalami masalah tersebut, saya telah merancang untuk melaksanakan tindakan menggunakan kaedah PANET yang telah saya pilih. Dan setelah merancang, saya telah bertindak, yaitu saya telah melaksanakan rawatan ke atas murid-murid yang mengalami masalah imbuhan awalan D menggunakan kaedah PANET yang telah saya pilih. Dan setelah pelaksanaan tindakan rawatan tersebut, saya telah memerhati keputusan tindakan tersebut sama ada berhasil atau tidak melalui pengumpulan dan analisis data menggunakan beberapa instrumen. Seterusnya, saya telah mereflek terhadap setiap tindakan yang telah saya lakukan, sama ada pelaksanaan tindakan rawatan tersebut menggunakan kaedah PANET itu dapat membantu murid atau tidak, dan mengenal pasti kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam keseluruhan kajian pelaksanaan tindakan yang telah saya lakukan. Walaupun dalam model ini mempunyai 2 gelung, tetapi saya telah menggunakan 1 gelung sahaja kerana pada akhir sekali saya mendapati murid kajian tindakan yang telah saya lakukan memang berhasil untuk mengatasi masalah murid tersebut. Saya pergi kepada aspek yang seterusnya adalah objektif dan persoalan kajian.
Baiklah, bagi pelaksanaan tindakan ini, saya telah mengemukakan satu objektif, iaitu meningkatkan kemahiran menulis imbuhan awalan D dalam kalangan murid tahun 4 melalui penggunaan kaedah PANET. Dan daripada objektif tersebut, terdapat dua persoalan yang saya kemukakan, iaitu adakah kaedah PANET yang diperkenalkan dapat meningkatkan kemahiran menulis imbuhan awalan D terhadap murid tahun 4, dan yang kedua adalah bagaimanakah kaedah PANET tersebut dapat meningkatkan kemahiran menulis imbuhan awalan D dalam kalangan murid tahun 4. Seterusnya adalah peserta kajian. Saya telah memilih 4 orang murid untuk dijadikan sebagai murid rawatan bagi kajian yang telah saya laksanakan. Dan keempat-empat murid tersebut mempunyai pelbagai bangsa. Yang pertama sekali adalah murid berbangsa India, kedua adalah berbangsa Cina, Kadazan, dan Melayu. Dan berdasarkan ciri-ciri keempat-empat murid ini, kesemuanya mempunyai tahap pencapaian akademik yang berbeza-beza bagi aspek imbuhan awalan D. Sebagai contoh, murid pertama mengenal imbuhan awalan D tetapi tidak mengetahui cara penulisannya dengan betul. Manakala murid kedua pula mengenal imbuhan awalan D tetapi keliru cara penggunaannya dalam ayat. Dan murid ketiga pula mengenal imbuhan awalan D tetapi keliru cara penulisannya dengan kata sendi nama D. Manakala murid keempat pula mengenal imbuhan awalan D tetapi kurang menguasai cara penulisannya dengan betul. Walaupun ciri-ciri atau tahap pencapaian akademik mereka berbeza daripada aspek imbuhan awalan D, tetapi secara keseluruhan adalah masalah yang mereka hadapi adalah mereka keliru dan kurang mahir bagaimana untuk menulis kurang mahir dan menguasai kemahiran menulis imbuhan awalan D dengan betul. Baiklah, yang seterusnya adalah pelaksanaan kajian. Di bawah pelaksanaan kajian terdapat 3 aspek yang akan saya terangkan, iaitu langkah-langkah tindakan yang telah saya lakukan, kaedah pengumpulan data, dan kaedah bagaimana saya menganalisis data daripada tindakan yang telah saya laksanakan. Saya pergi kepada langkah-langkah tindakan di bawah pelaksanaan kajian. Pertama sekali, saya telah merancang bahan berkaitan dengan bahan kajian apa yang akan saya gunakan, dan bagaimana untuk saya melaksanakan kaedah menggunakan bahan kajian yang telah saya rancang tadi, dan apakah kaedah penilaian yang sesuai untuk saya gunakan untuk menilai tindakan saya seterusnya. Dan langkah kedua adalah bertindak, yang mana ini bertindak merupakan pentadbiran ujian bertulis pra dan pos, iaitu sebelum dan selepas tindakan rawatan terhadap murid yang keempat-empat murid tersebut, dan juga pengaplikasian kaedah PANET yang telah saya pilih, yang mana saya telah menjalankan rawatan terhadap keempat-empat murid tersebut. Setelah menjalankan rawatan, saya memerhati, langkah memerhati yaitu melihat keberkesanan kaedah yang digunakan, dan keberkesanan tersebut akan saya jelaskan dalam dapatan kajian sebentar lagi. Dan selain itu, bagi melihat keberkesanan kaedah itu juga, saya telah menggunakan penggunaan pemerhatian, yaitu senarai saya pemerhatian. Selepas langkah memerhati atau melihat keberkesanan, saya telah bertindak untuk merefleksi semula tindakan yang telah saya lakukan, yaitu analisis potensi, kelebihan dan kelemahan dalam kaedah PANET yang telah saya laksanakan. Dan daripada kelemahan tersebut, saya telah mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dan langkah-langkah tindakan ini juga adalah berpandukan kepada kitaran di bawah model Chemis dan McTaggart yang telah saya jadikan rujukan. Langkah-langkah tindakan yang sistematik dan teratur amat penting dalam satu kajian penyelidikan tindakan, kerana menurut Yunus dalam Amiza 2019, penyelidikan merupakan satu usaha untuk menganalisis data melalui kaedah saintifik dengan cara yang sistematik dan formal. Berdasarkan langkah-langkah tindakan secara keseluruhan seperti tadi, saya telah melakukan pelan tindakan yang lebih spesifik untuk saya menjalankan rawatan pelaksanaan kaedah PANET ini. Dan pelan tindakan tersebut bermula dengan ujian pra, yaitu ini merupakan gambar yang menunjukkan murid sedang menjawab ujian pra. Ujian pra tersebut saya berikan sebelum saya menjalankan rawatan menggunakan kaedah PANET, kerana ujian pra berfungsi untuk mengukur tahap pencapaian sebenar murid tersebut sebelum kaedah PANET diperkenalkan. Dan ujian pra tersebut meliputi 10 soalan yang berbentuk ayat. Selepas menjawab ujian pra, saya telah menjalankan rawatan pertama kepada murid-murid tersebut,
yang mana aktiviti dalam rawatan pertama adalah murid perlu menggerakkan magnet kad imbuhan D dan magnet kad perkataan tersebut sama ada bercantum atau tidak. Pergerakan kedua-dua magnet tersebut akan menentukan sama ada perkataan tersebut perlu ditulis rapat atau ditulis jarak dengan imbuhan awalan D. Dan selepas aktiviti rawatan pertama, latihan atau latih tubih diberikan kepada murid, setiap murid tersebut untuk mengukuhkan pengetahuan mereka terhadap aktiviti rawatan pertama tadi. Dan setelah mereka menjawab latihan atau latih tubih tersebut, rawatan kedua telah saya jalankan, yaitu murid akan menulis imbuhan awalan D pada papan tulis mini dan akan menekan mesin jawapan untuk mendapatkan jawapan yang betul, dan setiap jawapan yang betul akan disangkutkan pada papan jawapan yang telah disediakan dalam satu alat bantu mengajar yang sama. Dan kenapa rawatan kedua dilakukan? Kerana pada rawatan pertama tadi murid hanya mengetahui apakah perkataan yang perlu ditulis rapat atau dijarak dengan imbuhan awalan D tanpa menulisnya. Di situ kita dapat lihat mereka sebenarnya belum dapat menguasai sama ada kemahiran menulis imbuhan awalan D itu betul atau tidak, kerana mereka hanya dapat mengenal pasti. Tetapi dalam rawatan kedua mereka akan menulis imbuhan awalan D dan berfokus kepada objektif kajian saya, yaitu perlu meningkatkan kemahiran menulis mereka dalam bagi aspek imbuhan awalan D. Dan selepas kedua-dua rawatan dijalankan, saya telah melaksanakan ujian POS, yang mana ujian ini mempunyai bentuk dan struktur yang sama dengan ujian pra yang telah saya berikan tadi. Ujian POS ini berfungsi untuk mengetahui tahap pencapaian murid terhadap aspek imbuhan awalan D, bagaimana cara menulis imbuhan awalan D selepas mempelajarinya menggunakan kaedah Panet. Seterusnya, bagaimanakah saya mengumpul atau menganalisis data, atau apakah kaedah yang saya gunakan untuk mengumpul dan menganalisis data bagi pelaksanaan kajian saya ini adalah menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama sekali adalah ujian bertulis, yaitu pra dan pos. Ujian bertulis pra dan pos ini telah saya gunakan, saya tatbirkan kepada murid sebelum dan selepas menggunakan kaedah Panet, dan ini merupakan contoh bagi ujian pra dan ujian pos yang telah saya berikan. Seterusnya adalah penggunaan senarai semak pemerhatian. Saya telah menggunakan instrumen senarai semak pemerhatian sepanjang tempoh rawatan 1 dan rawatan 2 yang telah saya laksanakan. Dan senarai semak pemerhatian ini sebenarnya merangkumi beberapa aspek, termasuklah tingkah laku murid, dan ini adalah contoh borang senarai semak yang telah saya gunakan semasa menjalankan rawatan. Dan seterusnya, kaedah yang terakhir adalah analisis dokumen. Analisis dokumen ini telah saya digunakan sepanjang selepas murid melaksanakan rawatan pertama dan rawatan kedua yang telah saya terangkan sebentar tadi. Dan ini merupakan contoh bagi latihan bagi rawatan pertama, dan ini adalah latihan bagi rawatan kedua. Baiklah, saya pergi kepada bahagian yang seterusnya, yaitu bahagian dapatan kajian. Untuk menjawab persoalan pertama, yaitu adakah kaedah Panet yang digunakan dapat meningkatkan kemahiran menulis imbuhan awalan di dalam kalangan murid. Bagi menjawab persoalan pertama, saya telah menggunakan perbandingan markah ujian pra dan ujian pos, yaitu berdasarkan rajah ini menunjukkan graf perbandingan markah ujian pra dan ujian pos, yaitu jika kita lihat pada rajah ini terdapat keempat murid menunjukkan peningkatan terhadap pencapaian bagi aspek kemahiran menulis imbuhan awalan D selepas menggunakan kaedah Panet. Sebagai contoh, murid pertama hanya mendapat markah sebanyak 20% pada ujian pra, tetapi selepas menjalankan kaedah Panet atau belajar aspek tersebut menggunakan kaedah Panet, dia telah memperolehi markah sebanyak 80%. Begitu juga dengan murid kedua, hanya mendapat 20% markah pada ujian pra, tetapi meningkat markah kepada 70%. Dan murid ketiga pula pada ujian pra mendapat 40% markah dan meningkat kepada 90% markah selepas menjalani rawatan menggunakan kaedah Panet. Dan murid keempat juga menunjukkan peningkatan yang positif
yaitu hanya mendapat 30% markah pada ujian pra, tetapi pada ujian pos telah mendapat markah sebanyak 80%. Jika kita lihat pada persoalan pertama ini dan berdasarkan graf yang ditunjukkan, peratus peningkatan yang ditunjukkan oleh keempat murid ini sangat tinggi dan menunjukkan peningkatan yang baik. Oleh itu, bagi menjawab persoalan pertama adalah jawapan yang telah saya berikan adalah ya. Kaedah ini dapat meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran menulis imbuhan awalan D, kerana berdasarkan graf ini keempat murid telah menunjukkan peningkatan pencapaian yang positif dan semua menunjukkan peningkatan. Dan dapatan bagi persoalan pertama ini adalah selaras dengan model Cambridge dan McTaggart yang telah saya jadikan sebagai rujukan, kerana dalam konsep model tersebut, dalam satu pelaksanaan tindakan, kemajuan tindakan perlu direkodkan, dan berdasarkan rajah ini saya telah merekodkan pencapaian murid sebelum dan selepas pelaksanaan tindakan saya. Ini adalah hasil kerja murid bagi ujian pra dan ujian pos, dan didapati bagi ujian pra masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh murid, yaitu mereka keliru dan kurang mahir untuk menulis imbuhan awalan D sama ada perlu dirapatkan atau dijarakan dengan perkataan selepasnya. Tetapi selepas menjalani rawatan menggunakan kaedah PANET berdasarkan ujian pos, kebanyakan murid telah berjaya untuk menulis imbuhan awalan D dengan betul, yang mana mereka mengetahui perkataan selepasnya perlu ditulis rapat dengan imbuhan awalan D. Baiklah, seterusnya adalah dapatan kajian bagi menjawab persoalan kedua, yaitu bagaimanakah penggunaan kaedah PANET dapat membantu dan dalam meningkatkan kemahiran menulis imbuhan awalan D dalam kalangan murid tahun 4. Yang pertama sekali adalah melalui pemerhatian, yaitu sinarai sema pemerhatian yang digunakan sepanjang rawatan 1 dan rawatan 2 yang dijalankan terhadap murid. Berdasarkan pemerhatian tersebut, murid menunjukkan reaksi yang sangat positif dan tingkah laku mereka menunjukkan bahwa mereka seronok untuk menggunakan kaedah tersebut dalam mempelajari aspek yang mereka kurang lemah tersebut. Dan seterusnya adalah penggunaan bahan maujud. Bahan maujud digunakan kerana alat bantu mengajar yang telah saya hasilkan adalah berbentuk maujud. Bahan maujud yang digunakan dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sangat penting bagi membolehkan murid mudah faham dan seronok untuk berinteraksi dan belajar sendiri tanpa bimbingan guru secara maksimum. Perkara ini disokong oleh Kopperstein dan Kochebe dalam petikan Amiza 2019 yang mengatakan bahawa berinteraksi dengan bahan maujud merupakan cara yang terbaik untuk mengingat dan memahami sesuatu konsep yang dipelajari dengan lebih mudah dan senang. Hal ini menunjukkan bahawa alat bantu mengajar yang telah saya gunakan untuk melaksanakan kaedah PANET dapat menarik minat dan tumpuan murid untuk lebih berusaha dan belajar mengenai aspek tersebut. Seterusnya adalah alat bantu mengajar yang telah saya gunakan adalah merupakan bahan yang menarik kerana mempunyai berbagai jenis warna, iaitu dapat menarik perhatian dan tumpuan mereka, dan mereka seronok kerana penggunaan alat bantu bahan mengajar yang dihasilkan adalah berwarna-warni. Dan seterusnya adalah alat bantu mengajar untuk melaksanakan kaedah PANET tersebut mudah digunakan. Hal ini bermaksud guru hanya menerangkan sekali sahaja bagaimana untuk menggunakan bahan tersebut untuk mempelajari aspek imbuhan awalan D, dan murid telah pun faham tanpa penerangan yang berjelas-jelas daripada guru. Dan seterusnya dalam pelaksanaan kaedah PANET itu juga merangkumi pelbagai latitude. Sebagai contoh, dalam setiap rawatan ada 2 latihan yang diberikan selepas setiap rawatan dijalankan. Hal ini bermaksud selepas menjalankan rawatan menggunakan kaedah PANET, murid akan terus menjawab soalan, menjalankan rawatan dan terus menjawab soalan. Ini bermaksud mereka lebih mahir dan kukuh untuk menulis bagaimana cara menulis imbuhan awalan D dengan betul. Ini adalah contoh ataupun borang senarai semak pelaksanaan kaedah PANET yang telah saya gunakan untuk menjawab persoalan kajian yang kedua.
Dan senara semak ini seperti yang setelah jelaskan sebentar tadi, saya gunakan sepanjang rawatan 1 dan rawatan kedua untuk memastikan reaksi positif, tingkah laku murid itu bagaimana dan apa yang mereka rasakan semasa menjalankan rawatan. Dan berdasarkan kesemua aspek yang terdapat dalam borang Senar SMA, keempat murid menunjukkan reaksi yang positif dan tingkah laku yang baik. Dan ini pula merupakan bahan atau alat bantu mengajar yang telah saya gunakan untuk melaksanakan kaedah PANET. Pelaksanaan ataupun pemilihan alat bantu mengajar yang sesuai amat penting dalam satu proses pengajaran pembelajaran bagi memastikan proses pengajaran tersebut berjalan dengan lancar. Kerana penggunaan alat bantu mengajar yang baik akan membantu mengekalkan minat dan tumpuan murid, boleh mengaktifkan murid melalui perbincangan yang berkaitan dengan bahan, dan akhirnya meningkatkan kefahaman murid berkenaan perkara yang ingin disampaikan, menurut Muhammad Zohir pada tahun 2007. Baiklah, berdasarkan dapatan bagi kedua-dua persoalan kajian yang telah saya kemukakan, terbukti bahawa pelaksanaan kaedah PANET ini dapat membantu murid untuk mengatasi masalah yang mereka alami, iaitu kurang menguasai ilmuwan awalandi. Buktinya, beberapa bukti telah saya kemukakan sebentar tadi yang menunjukkan bahawa mereka telah pun mahir dalam menguasai kemahiran menulis ilmuwan awalandi setelah mempelajarinya menggunakan kaedah PANET yang telah saya hasilkan. Seterusnya, saya pergi kepada bahagian rumusan dan refleksi keseluruhan pelaksanaan kajian yang telah saya laksanakan. Yang pertama sekali adalah penggunaan kaedah PANET terbukti dapat membantu murid meningkatkan kemahiran menulis ilmuwan awalandi dengan betul. Kerana perkara ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian yang telah saya bentangkan sebentar tadi, dan seterusnya pelaksanaan kajian atau pelaksanaan kaedah PANET ini juga telah memberikan implikasi yang positif kepada murid. Perkara ini dapat dibuktikan melalui dapatan bagi persoalan kedua tadi. Mereka menunjukkan reaksi yang sangat positif dan tingkah laku yang baik sepanjang menjalankan rawatan, dan mereka juga menyatakan perasaan puas hati dan seronok belajar menggunakan rawatan menggunakan pelaksanaan kaedah PANET. Dan seterusnya, refleksi kepada bagi saya sendiri sebagai pengkaji yang menjalankan kajian ini adalah kajian ini sangat penting kerana boleh dijadikan latihan untuk memperbaiki amalan pengajaran melalui pemilihan kaedah yang sesuai. Melalui pelaksanaan kajian ini, saya telah merasakan bahawa ini merupakan satu latihan kepada saya sendiri untuk mahir dan dapat memilih kaedah yang sesuai dalam satu proses pengajaran pembelajaran yang akan saya laksanakan pada masa akan datang. Pemilihan kaedah yang sesuai juga sangat penting dalam proses pengajaran pembelajaran kerana guru mesti mahir dan kreatif untuk memikirkan apakah kaedah atau strategi dan teknik yang sesuai untuk kita gunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Menurut Ali, Salimin dan Syahril, seperti dalam petikan Nur Suhaila pada tahun 2019, proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan kaedah pengajaran yang sesuai untuk mendapatkan kesan yang lebih mantap. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa saya sebagai guru pada masa akan datang perlulah bijak dalam memilih kaedah, teknik dan strategi yang sesuai untuk membantu murid mengatasi masalah dalam setiap aktiviti pembelajaran. Baiklah, setelah selesai menjalankan kajian ini, saya telah mencadangkan beberapa tindakan susulan untuk mengatasi segala kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan kajian yang telah saya lakukan. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan pemilihan alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar seperti perisian multimedia sepatutnya atau sewajarnya digabung jalinkan dalam pelaksanaan kaedah PANET yang telah saya hasilkan, kerana perisian multimedia seperti video dapat mengukuhkan lagi pengetahuan atau kefahaman murid mengenai konsep imbuhan awalandi. Perkara ini disokong oleh Sifu dalam petikan Linet 2019 yang mengatakan bahawa tenaga pengajar patut menyelipkan multimedia di dalam setiap subjek yang diajar oleh mereka, dan kesemua subjek di sekolah boleh disampaikan menggunakan produk multimedia.
Seterusnya adalah saiz bahan pengajaran. Pengkaji lain atau guru-guru lain yang ingin meneruskan kajian ini boleh menggunakan atau mengubah saiz bahan kaedah Panet menjadi saiz yang lebih besar supaya memberikan keselesaan kepada murid untuk menggunakan dan belajar secara kolaboratif. Dan seterusnya adalah aplikasi bahan pengajaran pada aspek kata sendi namadi, yang mana guru-guru lain sebenarnya boleh menggunakan kaedah ini, iaitu kaedah Panet untuk menjalankan atau mengajar aspek kata sendi namadi. Kerana pada saya, pengajaran aspek kata sendi namadi dan aspek imbuhan awalan di boleh dilaksanakan dalam satu konsep yang sama. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahawa beberapa cadangan tindakan susulan ini boleh dijadikan rujukan ataupun panduan kepada pengkaji lain ataupun guru-guru lain yang ingin atau berminat untuk meneruskan kajian saya. Dan akhir sekali adalah bahagian rujukan. Beberapa rujukan telah saya gunakan untuk saya menghasilkan pelaksanaan kajian ini. Sekian, terima kasih.